Tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh. Adi mencari-cari dari mana sumber bunyi itu. Abang Moka pun terdengar sekali. Rupa-rupanya dari tanjakan dekat depan mereka. Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Okay guys, terima kasih semua sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ini kita akan sambung cerita jalur Linggarjati, Terror 2 Pendaki Cermai. Dan sebelum tu, bagi korang yang belum subscribe ke channel ni, sila subscribe sekarang guys dan tekan loceng notification sekali supaya tak terlepas cerita-cerita menarik dalam channel ni. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Adi pandang ke tanjakan jalan yang akan mereka lalui. Kabus tebal di hujung tanjakan jalan tu seakan-akan gerbang masuk ke dunia lain. Abang Moka pikul beg dan terus berjalan. Sambil baca bismillah, Adi ikut berjalan dekat belakang dia, masuk ke dalam kabus. Aura mistik mula terasa. Suasana sunyi sepi. Tak ada satu pun bunyi binatang malam tu. Yang terdengar hanya bunyi langkah kaki dan nafas yang semakin kuat. Tapi disebabkan Abang Moka ada, Adi berani untuk melihat di sekeliling dia. Keadaan sangat gelap. Bayangan pokok-pokok bersaiz raksasa muncul di antara kabus-kabus tebal tu. Tiba-tiba Abang Moka berhenti mengejut. Kemudian dia berkata, "Fikiran jangan kosong. Mula baca doa." Dari jauh, Adi nampak ada sesuatu bergerak ke arah mereka dengan cepat. Kabus putih bergulung-gulung melanggar mereka, kemudian hilang. Abang Moka berdiri tak bergerak. Adi nampak apa yang membuatkan Abang Moka tak berganjak. Ada seekor lipan sebesar peha orang dewasa merayap perlahan-lahan melintangi trek tu. Adi terdiam kaku, mengharapkan makhluk tu segera hilang. Tapi lipan tu merayap semakin mendekat, sampaikan sesungut lipan tu sentuh betis Adi. Tiba-tiba Abang Moka keluarkan parang dan menetak lipan tu menjadi dua. Sebelah badannya mengelupur dekat atas tanah, sebelah lagi terus merayap ke peha Adi. Adi menjerit sambil mengkibas-kibaskan kaki dia. Abang Moka tarik lipan tu, terus dia hempas ke tanah, lalu dia buang ke tengah semak. Lepas kejadian tu, Abang Moka pandang Adi sambil berkata, "Malam masih panjang boy." Tak cukup nafas Adi ikut Abang Moka dekat belakang. Walaupun beg dia besar, tapi langkah dia nampak ringan. Ada satu pin yang melekat dekat beg dia, tapi Adi tak nampak bacaan tulisan tu. Kemudian Abang Moka cuit bahu Adi dan tunjuk dekat atas. Bila Adi tengok dekat atas, badan dia macam terkena elektrik. Dekat dahan pokok yang paling tinggi, nampak sosok perempuan. Kakinya berjuntai je ke bawah. Abang Moka berkata sambil tersengih, "Kuntilanak." Kaki Adi gementar habis. Rasa macam tak ada tenaga nak bergerak walau sekuat mana pun dia cuba. Bukan cuma ada satu, tapi sosok tu ada di setiap cabang yang jumlahnya sekitar puluhan. Tergantung di sana sini, hanya diam, tak bergerak, tak bersuara. "Bang, tolong." Dengan suara terketa-keta, Adi minta tolong. Abang Moka ketawa tengok Adi yang dah berpeluh-peluh. Kemudian dia pegang tangan Adi, terus dia ajak jalan dan berkata, "Macam tu je yang dia orang boleh buat. Tak boleh buat lebih-lebih. Kuntilanak tak akan cekik kau, apa lagi nak gigit. Cuma boleh muncul dan berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah macam kau." Adi kagum dengan Abang Moka. Dia tak ada rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas. Penampakan muncul di mana-mana. Bahkan dekat tepi trek pun ada. Bukan kuntilanak je yang ada. Ada yang muncul tanpa kepala, ada yang tak ada rahang, ada yang kepalanya terbelah dua guys. Ada yang lain muncul dengan organ badan yang hancur. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya.
Yang boleh mereka lakukan cuma muncul dan hilang. Muncul dan hilang. Macam tu je. Kalau kau takut dengan godaan makhluk level rendah ni, itu menandakan rendahnya level iman kau, boy. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk yang macam ni wajib kita berhati-hati. Bukan cuma bentuknya, pakaiannya, tingkah laku dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling bahaya, boy. Kadang-kadang susah nak bezakan manusia dengan setan. Abang Muka teruskan perjalanan sambil merokok. Kuntilanak yang berdiri dekat trek disembur dengan asap rokok terus hilang. Sambil berjalan tu, Abang Muka berkata, dari dulu lagi di gunung ni dah tak terkira banyaknya pendaki yang hilang, boy. Setiap generasi mesti ada orang yang tak beretika, buat sampah, berzina, cakap sebarangan, cabar mencabar. Dah jauh berjalan, mereka berhenti di satu persimpangan. Jalan di sebelah kanan nampak macam jarang orang lalu sebab batu-batu dekat situ berlumut, tanda jarang dipijak orang. Jalan sebelah kiri pula terbuka luas, nampak macam selalu dilalui. Abang Muka terus tanya Adi, kalau kau terpaksa berjalan sendiri, jalan mana yang kau pilih? Kiri, bang. Kau mati. Jalan sebelah kiri ni tak ada. Di sebalik semak-semak ni cuma jurang, perkuburan buat banyak pendaki. Adi tersedar rupanya tak ada persimpangan pun dekat situ. Jalan sebelah kiri tu dah berubah jadi semak belukar. Mereka teruskan perjalanan. Semakin ke atas, penampakan semakin menjadi-jadi. Malah makhluk-makhluk ni semakin berani. Ada satu bayangan hitam berjalan terus selanggar Adi dan meninggalkan bau hanya darah. Ada bayangan yang melompat dari pokok ke pokok. Bunyi nafas kadang-kadang terdengar mengeram, suara ketawa, menangis, suara-suara bayi dan bunyi kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pokok yang tumbang, diganti pula dengan bau wangi bunga melati. Sesekali terhidu bau hanyir darah. Tiba-tiba Abang Muka berhenti mengejut dan memberi isyarat untuk diam. Serta-merta semua bau-bauan tu terus hilang, diganti dengan satu bau. Adi cuba ingat, bau apa tu? Macam pernah dia bau. Bulu roma Adi terus meremang bila dia sedar bau tu adalah bau pandan. Kalung Wewe. Jantung Adi terus berdebar-debar. Bau pandan semakin dekat. Adi tak mampu nak bergerak. Kaki bagaikan terpaku di tanah. Mata Adi meliar mencari sosok tu ada dekat mana. Bahkan Abang Muka sendiri pun mengelak dari berjumpa sosok tu. Jantung Adi rasa nak tercabut bila dia sedar sosok tu tepat berada di atas dia. Wajahnya tertutup dengan rambut yang kusut masai. Tangannya yang penuh luka dan bernanah berjuntaian ke bawah. Semakin Adi berusaha untuk diam, badan dia semakin gemetar. Adi terus tutup mata dan cuba bayangkan hal lain supaya bayangan kalung Wewe tu hilang dari fikiran dia. Dia cuba membayangkan suasana pejabat, keriuhan masa makan tengah hari dan kesesakan lalu lintas bila nak balik ke rumah. Berhasil juga dia tenangkan diri. Badan dia dah kurang gemetar. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dekat belakang dia. Badan Adi terus gemetar balik, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Adi yakin kalung Wewe ada dekat belakang dia. Belakang Adi terasa panas. Beg yang dia bawa terasa semakin berat. Kemudian ada tangan yang muncul dari belakang, luka dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam menyentuh pipi Adi. Masa ni Adi dah tak sanggup tutup mata. Dia tengok jari jemari yang bergerak perlahan belai pipi dia. Tiba-tiba jari tu hilang. Tapi Adi masih tak berani nak bergerak. Firasat dia mengatakan makhluk tu masih ada lagi dekat sekitar tu. Cuma
Dia je yang tak nampak. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkam pinggang Adi dari bawah. Tangan lagi satu bergerak perlahan naik ke perut, naik ke dada, hingga akhirnya mencengkam bahu dia. Dan dengan perlahan muncul satu wajah yang mengerikan di antara dua tangan tu. Mata makhluk tu menatap kosong ke mata Adi. Wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya penuh dengan luka yang bernanah. Dan yang paling ngeri, bila makhluk tu buka mulutnya, menampakkan ulat-ulat yang mengeliat dalamnya. Mulut tu terbuka semakin besar dan besar. Tangannya mencekik leher Adi. Mulut tu semakin mendekat dan mendekat. Dan Adi terus pingsan. Bila Adi tersedar, benda pertama yang dia nampak muka Abang Moka. Badan dia terasa lemah, tak dapat nak bergerak. Kepala terasa sakit dan ada rasa sakit di sekitar leher dia. Bila Adi sentuh leher dia, dia tengok ada darah dekat jari. Terus Adi tersentak. Dia ingat lagi saat kuku-kuku hitam kalung wewe menusuk ke leher dia. Abang Moka terus berkata, "Dah, tenang. Jangan panik. Setan tu dah tak ada." Sambil bagi Adi minum air panas. Adi kembali tenang. Tapi rasa sakit di sekitar leher dia masih terasa panas. Bekas hitam tu mungkin tak akan hilang selama berminggu-minggu. "Terima kasih bang." Sambil kemas alat memasak air tadi, Abang Moka cakap, "Bukan aku. Berterima kasih dekat Nyi Linggi." "Nyi Linggi siapa bang?" "Budak-budak memang tak tahu adab. Nyi Linggi tu rumah dia dekat Batu Lingga, tempat kau dengan Ayu kotokan." Tapi dia orang kan bang?" Abang Moka datang dekat Adi dan berbisik, "Penguasa Cerimai." Mereka meneruskan perjalanan. Semakin ke atas, hutan semakin tebal. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana sini, walau tak sebanyak tadi. Muncul pula penampakan-penampakan baru yang menyerupai manusia biasa. Tapi tak ada aura mengancam dari sosok-sosok tu. Yang ada cuma aura penderitaan. Sosok tu ada di merata-rata tempat. Ada yang tidur di trek, bawah pokok. Ada yang menangis di antara semak-semak. Semua sosok tu adalah lelaki. Wajahnya nampak seperti wajah orang kampung biasa. Ada di satu tempat tu, Adi terpaksa berjalan dengan berhati-hati sebab takut terpijak penampakan tu yang baring dekat trek. Akhirnya mereka sampai di tempat Adi dan Ayu mendirikan kemah pada malam pertama mereka mendaki. Dekat situ ada satu kemah dan penanda berwarna kuning di pokok yang bertulis "Kuburan Kuda". Adi terasa lega sebab ada orang lain dekat gunung tu. Dekat situ, Adi nampak ada dua orang pendaki yang tengah sibuk memasak dan satu orang lagi duduk di pintu kemah sambil perhatikan kawan-kawan dia. Tapi, penampakan tetap ada. Di sekitar mereka, hantu-hantu berwujud orang kampung ada di mana-mana. Sebahagian besarnya berkerumun dekat sekitar pendaki yang tengah memasak tu. Mereka nampak kelaparan. Baru je Adi nak tegur pendaki-pendaki tu, Abang Moka cuit bahu Adi sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Sekarang ni mereka tak nampak kita boy. Kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi berbeza dimensi. Sia-sia je, mereka tak akan dengar." Kemudian Adi bertanya pasal sosok-sosok hantu kurus yang menyerupai orang kampung tu. Abang Moka cakap mereka tu orang kampung biasa yang tinggal dekat kaki gunung. Dibawa ke gunung ni jadi buruh paksa zaman Jepun dulu. Diseksa dengan laparnya dan akhirnya dibunuh. Mayatnya dibuang di kawasan ni. Selepas mendengar penjelasan dari Abang Moka tu, mereka pun meneruskan perjalanan. Adi rasa sedih sebab kena berpisah dengan pendaki-pendaki tu. Bagi dia, mereka adalah simbol kehidupan yang normal. Sementara dia kena pergi ke kerajaan gaib Gunung Cermai. Tiba-tiba Adi terdengar bunyi gemesik semak-semak di kanan dan kiri dia. Dan ternampak ada kelibat yang berjalan mengiringi langkah mereka dengan bunyi nafas yang kuat. Adi terus cuit Abang Moka. Bang,
Tapi Abang Muka tepis tangan Adi dan buat isyarat supaya terus berjalan. Adi yang ketakutan terus mencuit-cuit Abang Muka sampai Abang Muka rasa bengang. Kemudian dia berhenti dan berkata, "Susah betul lah kau ni. Kau dengar betul-betul aku nak cakap. Tak ada yang dapat pastikan rupa kalung wewe tu. Tadi aku kata, kebanyakan orang yang diculik kalung wewe jarang balik. Betul. Ada sebahagian yang boleh ditolong walaupun susah, tapi mereka tak kembali dalam keadaan normal. Sesiapa pun yang dah ditetek kalung wewe dah tak boleh bercakap. Kalung wewe tak akan membiarkan mangsanya terlepas dan ceritakan bentuknya yang menjijikkan kepada orang lain." Adi mula gemetar bila terbayangkan bentuk kalung wewe yang sungguh menjijikkan tadi. "Kalung wewe tu masih ikut kita sampai sekarang. Dia tak akan lepaskan kau, boy. Tapi dia tak boleh mendekat sebab sejak kejadian tadi kita dijaga di kiri kanan oleh makhluk lain." "Makhluk apa, bang?" "Harimau. Tak sangka ada juga makhluk gaib yang baik dengan manusia, ya bang. Baik ada makna, boy." "Maksud abang?" "Sebagai ganjaran, ada sesuatu yang akan dikorbankan." Adi berpeluh-peluh. Kaki dia mula sakit. Semakin ke atas, semakin curam. Abang Muka kejap-kejap berhenti nak tunggu Adi yang dah mula termengah-mengah. Adi dah tak peduli pasal harimau dekat kanan dengan kiri dia, atau kalung wewe yang sedang mengawasi dia entah di mana. Selama mereka tak menampakkan diri, dah cukup baik bagi dia. Selepas lalu dekat pos kuburan kuda, penampakan hantu-hantu orang kampung tu semakin berkurangan hingga semuanya hilang sama sekali. Sesekali muncul pocong yang membuatkan Adi melompat terkejut. Abang Muka ketawa terbahak-bahak bila tengok Adi panik. Memang betul abang kata tadi, makhluk-makhluk macam tu cuma boleh muncul dan hilang. Muncul dan hilang je, tak boleh buat apa-apa. Yang aku maksudkan tadi kuntilanak, boy. Aku tak ada sebut pocong." "Lah, kalau pocong macam mana pula, bang?" Abang Muka jelaskan, pocong tu sama macam ular tedung penyembuh. Tapi pocong ni penyembuh di dunia gaib. Dan Abang Muka sarankan kalau ternampak pocong, terus lari. Jangan sampai kena ludah dengan pocong. Kalau tak, mata boleh jadi buta. Lepas tu Adi tanya, "Bang, betul ke kalau kita ambil tali ikatan pocong, kita boleh jadi kaya?" "Buat apa susah-susah nak ambil tali dia? Kalau sekadar nak kaya, nak kebal, kau doa je minta dekat pocong. Tapi kau gila nak buat sampai macam tu. Pocong kerja cipta kau. Manusia makin hari makin aneh. Jadi tak hairanlah aku kalau sampai parah macam ni masalah kau. Hidup kau jauh dari agama, boy." Adi termenung mendengar jawapan Abang Muka tu. Memang betul apa yang dia cakap. Hidup Adi dah melencong jauh dari agama. Adi bertekad dalam hati, kalau berjaya keluar dari sini, dia tak akan tinggal solat. Tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh. Adi mencari-cari dari mana sumber bunyi tu. Abang Muka pun terdengar sekali. Rupa-rupanya dari tanjakan dekat depan mereka ada kepala tanpa badan. Dengan perlahan, kepala tu berputar menampakkan wajahnya. Mulutnya terkoyak sampai ke telinga. Lidahnya panjang menjulur keluar air liur melitik-litik. Matanya yang tertutup perlahan-lahan dibuka. Di sebalik kelopak mata tu kosong. Tak ada apa-apa, hanya lubang hitam je. Perlahan-lahan kepala tu terangkat ke udara. Di bawah kepala tu kelihatan tulang leher yang hanya ada urat dan otot, dan di bawahnya lagi tergantung organ tubuhnya macam penanggal. Makhluk tu melayang 2 meter dari tanah. Sambil ketawa, dia terbang ke arah Adi dengan cepat. Adi tak mampu bergerak, tapi dengan sepantas kilat, Abang Muka tangkap makhluk tu dan baling ke tanah. Terus dia pijak-pijak sampai hancur. Lepas tu macam tak ada apa-apa yang jadi. Abang Muka terus berjalan, tinggalkan Adi dekat belakang. Adi yang masih lagi dalam ketakutan perlukan beberapa minit untuk mampu berjalan lagi. Walaupun ngeri, Adi terpaksa lalu dekat sisa-sisa makhluk tu yang dah hancur tapi masih bergerak-gerak lagi. Tiba-tiba
Adi rasa kaki dia tak boleh bergerak. Adi tak sedar yang dia dah terlalu dekat dengan semak-semak dan kaki dia tersangkut dekat akar. Adi terus mengimbas-ngimbas akar tu. Bila dia pegang, sebenarnya bukan akar, tapi tangan putih, pucat. Beberapa pasang tangan putih lainnya muncul dan tarik Adi ke dalam semak. Adi cuba minta tolong, tapi suara dia tak terkeluar. Adi terus ditarik makin ke dalam semak. Dia rasakan ada sesuatu yang basah melekat dekat telinga dia dan berbisik, "Mati, mati, mati." Terus Adi pingsan. Bila Adi sedar, Abang Moka ada dekat depan dia. Pipi terasa sakit sebab Abang Moka baru je tampar muka Adi dengan kuat. Kemudian Abang Moka bersuara, "Aku dah cakap, fikiran jangan kosong. Tempat macam ni kau tak boleh mengelamun. Faham?" Abang Moka tarik tangan Adi keluar dari trek. Mereka teruskan perjalanan dan sampai di satu jurang yang mengerikan. Adi terdengar suara tangisan dan suara orang minta tolong dari dasar jurang tu. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Itu jeritan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan tak pernah ditemui lagi. "Mereka salah apa bang? Dekat gunung ni kau tak perlu salah apa-apa pun boy. Kau mengelamun pun boleh hilang. Jangan silap boy, setan bukan je boleh colip kau, dengan jiwa kau pun dia boleh colip sekali. Sebab tu bila aku cakap kau dengar. Bang, tolonglah mereka dulu bang. Itu bukan urusan aku." Abang Moka tarik Adi untuk teruskan perjalanan. Tapi Adi kejap-kejap tengok belakang, kejap-kejap tengok belakang, sebab dia sedih tengok pendaki-pendaki yang hilang tu. Tiba-tiba Abang Moka bersuara, "Mati kau ke mana tu?" Bila Adi toleh ke depan, dia terkejut sebab muka dia hampir terlanggar dengan sepasang kaki yang tergantung. Disebabkan terkejut dan hilang keseimbangan, Adi jatuh terduduk. Adi tengok kaki tu, dan ternyata kaki tu adalah kaki budak kecil yang umurnya lebih kurang sebaya adik dia. Lehernya patah dan terikat tali yang digantung dekat cabang pokok. Adi tersentak bila dia sedar dekat depan dia sekarang ada sebuah tanjakan curam dengan pokok-pokok besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat sampaikan bulan pun tak nampak. Dekat setiap dahan-dahan pokok tu ada mayat-mayat yang tergantung, satu di setiap dahan. Adi terpaku bila dia tengok pemandangan yang sangat mengerikan tu. Kemudian Abang Moka cakap, "Jalan boy, hormat orang yang dah mati." Mereka teruskan perjalanan lagi. Dan akhirnya ternampak ada satu tulisan penanda di sebatang pokok yang bertulis, "Bapa Tere." Adi tak bertanya tentang mayat-mayat yang tergantung tu. Dia sama sekali tak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat tu dulu. Tanjakan semakin curam dari sebelumnya. Dengan susah payah Adi mendaki tanjakan tu. Yang paling menghairankan Adi, Abang Moka ni tak nampak letih langsung. Siap merokok lagi sambil berjalan. Tiba-tiba suasana jadi sunyi sepi. Tak ada bunyi apa pun. Bunyi haiwan pun tak ada. Senyap je. Dari atas tanjakan, Abang Moka bagi isyarat suruh diam dan jangan bergerak. Nak tahu kenapa? Sayup-sayup terdengar bunyi gamelan Jawa. Mula-mula bunyi tu terdengar jauh dan perlahan. Lama kelamaan bunyi tu semakin dekat, diiringi bau wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah dekat depan Adi bukan lagi tanjakan curam, tapi ada tangga batu. Dekat puncak tangga tu ada kabus nipis, diterangi dengan cahaya dari api obor dekat kiri dan kanan dia. Bunyi gamelan tadi terdengar jelas. Sumbernya ada di hujung tangga tu. Tapi Adi tak nampak apa pun selain tangga batu tu. Di sekitar dia hanya berkabus. Adi panik bila dia sedar
Dia bersorangan dekat situ. Abang Muka tak ada. Badan Nadi terus berpeluh-peluh. Dia jatuh terduduk. Kaki jadi terlalu lemah. Dan bau bunga kantil tu datang lagi. Dengan kedua-dua tangan, Adi seret badan dia ke tepi trap untuk sembunyi sebelum pemilik bau bunga tu muncul. Bau bunga kantil tu semakin pekat. Adi beranikan diri mengintip ke arah tangga batu tu. Dia nampak ada sesuatu melayang dari bawah, kemudian berhenti dekat tempat Adi berdiri tadi. Lepas tu melayang ke atas dan hilang di sebalik kabus. Itu adalah sosok nenek tua, pakai serba hitam dan rambutnya sangat panjang. Adi betul-betul cemas sekarang. Tak tahu nak buat apa lagi. Dia terasa bodoh sebab terlalu bergantung dengan Abang Muka. Padahal dekat Cibuna tadi, dia dah bertekad akan buat semua ni sendiri. Adi yakin dia dah tersesat di alam lain. Adi cakap dekat diri dia sendiri, aku kena bertenang. Aku tak boleh mati dekat sini. Tapi sekejap je Adi boleh bertenang. Bila kabus tu mula dah menipis, Adi ternampak sesuatu yang membuatkan dia menjerit. Tapi belum sempat dia nak menjerit, ada tangan yang menekuk mulut dia. Rupa-rupanya Abang Muka sambil bagi isyarat untuk bertenang. Dekat depan Adi, banyak tubuh mendaki. Malah ada satu tubuh betul-betul dekat tepi dia. Yang lain berselerakan. Mereka semuanya tertidur, tapi kulitnya sepucat mayat. Abang Muka suruh Adi berdiri dengan tenang dan ikut dia. Abang Muka berjalan menjauhi tangga batu tu, masuk menebus kegelapan hutan. Adi jalan berjingkit-jingkit supaya tak mengeluarkan bunyi apa pun. Adi perasan dia diekori oleh seekor gagak dari atas, melompat-lompat dari dahan ke dahan. Kemudian Adi bertanya, abang dari mana tadi? Tu siapa bang? Mereka tadi? Ini bukan tempat kau lagi boy. Jangan sampai ada yang tahu kita dekat sini. Itu pendaki yang... Udahlah, kau tak perlu tahu. Janji jangan sampai mereka terbangun. Mereka berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Adi tercengang bila dia toleh ke kanan. Dari kejauhan, di antara hutan dan kabus, ada sebuah bangunan besar dengan menara-menara yang tinggi, macam istana. Rupanya dari situlah sumber bunyi gemelan tu. Adi cuba tak membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada dekat dalam sana dan fokus ke belakang Abang Muka yang berjalan dekat depan dia. Suasana dekat sekitar senyap sunyi. Tak ada satu pun bunyi binatang hutan. Mereka pun sampai dekat tepi hutan. Abang Muka berhenti sambil bagi isyarat untuk berundur beberapa langkah dan sembunyi di sebalik semak. Dekat depan mereka sekarang terbentang tanah lapang yang luas. Tak tahu berapa luasnya sebab gelap dan tertutup dengan kabus. Abang Muka berkata, boy, kita dah sampai. Mulai dari sini kau jalan sendiri. Ingat, untuk apa kau jauh-jauh ke sini kan? Ya bang, ambil pembalut yang Ayu buang. Jalan lurus je. Jangan buat bising. Jangan tarik perhatian. Jangan sampai Nyilinggi tahu. Tapi bukankah Nyilinggi baik bang? Kan dia yang tolong masa ada kalung wewe tadi. Biar aku jelaskan. Nyilinggi yang bagi syarat untuk ambil sampah tu tadi. Dia yang buat kau naik sampai ke sini boy. Ada sebab kenapa dia tolong kau tadi. Dia nak kau sampai ke istananya tanpa ada luka. Apa maksudnya bang? Syarat tu cuma tipu muslihat je boy. Nyilinggi tu cari menantu nak dikahwinkan. Kau faham tak? Siapa yang nak dikahwinkan bang? Engkau lah boy. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nak tahu kan? Tunggu di part akan datang. Sebelum tu, yang mana belum subscribe lagi, sila subscribe sekarang guys. Saya Syarun. Assalamualaikum. Adiosa.